Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah Rabbi zidna ilman nafi'an zidna ilman Allahumma alimna biha min malaikatil muqarrabin wa al-karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ma'atuni muhabbatika wa ma'arifatika as-sabr. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Alhamdulillah kita dapat kembali dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung semula pelajaran kita. Jadi berbalik pada pengajian kita ada sikit lagi membicarakan tentang syarat-syarat atas diri seseorang itu dihukumkan dengan murtad. Jadi telah lalu pembicaraan kita nombor satu itu orang itu mestilah balik dan berakal, maka katanya akal balik. Kemudian yang keduanya dengan kemahuan sendiri. Kemudian yang ketiganya disebut dalam pembicaraan kita sikit lagi di sini ialah niat sengaja murtad. Jadi dalam kes yang ketiga ni situ ada betul bawah lagi. Jadi kalau bawah lagi tu kita masuk dalam yang kedua, yakni kemahuan sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Jadi minggu yang telah lalu kita menyebut tentang kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Ammar bin Yasir, yang dipaksa, yang disiksa supaya ianya menjadi murtad. Tetapi dalam bab yang kita bicarakan pada malam ini, itulah merupakan satu penghujahan di atas bahawasanya jikalau nampak pada perbuatan seseorang atau pertuturan seseorang itu boleh menjatuhkan dirinya menjadi kufur atau dengan makna murtad, maka dia kena ada satu syarat lagi. Syaratnya adalah dengan kemahuan dia sendiri. Orang panggil dengan kandak dia lah. Sebab
cerita yang telah lalu minggu lepas menyebut kepada kita, Rasulullah SAW sendiri menjamin keimanan yang ada dalam diri Ammar itu, kerana Ammar pada masa itu ianya dipaksa. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Ammar, wahai Ammar, jikalau kamu diseksa lagi, jikalau kamu dipaksa lagi, maka tidak menjadi satu kesalahan bagi kamu untuk melakukan perkara yang sama. Jadi baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dalam masalah paksaan dengan apa cara atau bentuk pun, Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa umatnya yang melakukan sesuatu perbuatan secara paksaan tanpa kemahuan dan kerelaan hatinya sendiri tidak akan diseksa, yakni tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah dimaafkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'i wan nisyan wa mastakrahu alaihi, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa umatku yang terlupa dan tersalah, dan dosa mereka yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan. Jadi mutabaqahlah, bersesuaianlah hadis ini dengan pembicaraan kita pada malam ini. Maudhu' yang kita nak di sini adalah katanya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia, orang yang dipaksa melakukan kesalahan, rupa tu memang rupa dosa, tapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru kita sambung hak malam ni, mengenai dengan orang yang bercita-cita untuk keluar daripada agama Islam. Ada angan dalam hati dia, cita-cita dalam hati dia ni berasa nak keluar daripada agama Islam, berasa serabut dia main semayang semua. Dia seronok tengok orang kafir, sebab orang kafir tu kau bebas cara-cara dia saat ni. Dia nak zina ke, dia nak masuk disko ke, nak minum arak ke, nak apa ke, bebas. Jadinya mari perasaan dalam jiwa dia, dalam hati dia, berasa seronok pula jadi kafir ni. Dia berangan-angan nak jadi kafir. Lagu mana masalah perupa orang? Jawab pada masalah tu, mereka telah keluar daripada agama Islam mulai dari saat ia bercita-cita itu. Harap dah buat lagi, jatuh berdegung lalu. Dah, contoh dia berasa seronok, aku ni berasa ke nak jadi kafir. Nyemarilah dalam hati itu perasaan, cita-cita. Tak kala start cita-cita tu jadi selalu tak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab seseolah katanya dia telah redha dengan agama yang selain daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Jadi kaedah redha ni, man radha bil kufri, jawab dia kufrun. Siapa redha dengan kafir, maka jawab dia kufrun, kafir.
Berkenan tahu tak berkenan? Berkenan sungguh dia ke kafir tu. Dah. Maka secara automatik jadi selalu kafir tadi. Supaya ke orang redha dengan maksiat. Man radha bil ma'siyati, jawab dia maksiatu. Walaupun dia dak pergi masuk dalam bar, walaupun dia dak pergi tempat karaoke tu, walaupun dia dak pergi judi di Genting Highland tu, tapi dia rasa kenal, rasa redha. Dah dia kata dah kalau hapus judi-judi ni, kata nak ambil hasil mana? Cuma juga buat tempat-tempat judi tu. Dia kenal gitu. Dia mari rasa kenal. Sebab apa? Judi tu di antara hasil yang banyak menjadi tag, menjadi cukai. Jadi dia pun kenal. Bila kenal, dia masuk dalam kotak tu, dia pun pakar. Dia bakar. Tak lama ni nak bakar ni. Jadi dua step situ. Step yang pertama, mari dalam hati. Step yang kedua, nak zahir kat dalam hati tu, dia masuk dalam kotak undi, perah dia bakar lalu. Sebab apa? Oleh sana tu kaki maksiat. Pukul tempat-tempat judi, buat-buat terpermi-permi arak, berleseng-leseng arak, buat-buat oleh sana ni dah. Tapi dia kenal, dia suka. Maka dia suka, dia pun pakar. Bila pakar, kena lalu dah. Sebab apa? Redha, suka hati, berkenan dia panggil. Baik. Balik pada kita tadi. Kepada mereka-mereka yang bercita-cita untuk keluar daripada agama Islam, telah keluar ia daripada agama Islam mulai dari saat ia bercita-cita itu, dan dihukumkan ia tu murtad. Atas diri dia tu hukuman, hukum murtad. Bukan hukum, maksud hukum bukan disabitkan murtad sebagaimana hak hukum mahkamah tu dah. Pasal apa? Hak tu duduk dalam perut dia je. Hak sabit hukum mahkamah ni jika terzahir dan didapati kesalahan dia tu, maka dia kena igak. Bila kena igak, kena bercara mahkamah. Sudah cara mahkamah, gan hukum sekali lagi. Disabitkan kesalahan di bawah undang-undang jenayah syariah, kamu Mamak bin Ibrahim telah murtad. Tapi orang ni hukum atas diri dia. Hukuman atas diri dia, hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, hukum dia ni murtad. Pasal apa? Dia bercita-cita dalam hati, berasa nak murtad. Baik. Maka dihuraikan kepada di sini, murtad tu dia kata kafir yang lebih jahat dan keji dari kafir asli lagi. Murtad tadi. Sebab orang murtad tu tak dapat tidur, tak kala ia murtad tadi, dia ada perasaan benci ke Islam. Ada pun hak asli ni, dia mari kafir daripada asal lagi. Mak bapak dia kafir. Dia celak-celak mata dia, tengok pak dia duk bacok calok pagi-pagi tu, duk ungging gitu. Gak dia bakal turuk gitu. Tapi dia saing orang Islam. Dia saing orang Islam, tapi diri dia tu kafir. Jadi orang ni kalau nak hukum dengan orang murtad, jahat hak murtad lagi. Sebab kafir asli tu kadang-kadang dia ni tidak memusuhi Islam. Pasal tu ke kategori kafir ni dia banyak kategori. Ada kafir harbi, ada kafir mu'amman,
ada kafir muahad, ada kafir macam-macam kafir lah. Maka sejahat-jahat kafir itu adalah kafir murtad. Dah, dia kafir murtad ni lek sana daripada kafir harbi lagi. Lek sana daripada kafir harbi lagi. Kafir murtad tu paling jahat sekali, kategori ni sebab kafir. Dah, ada pun kafir harbi tu kafir yang akak senjata, nak perang, nak balah dengan orang Islam. Ada pun ulama daripada Tupak ni, dia kata DAP kafir harbi tu ada nampak tanda-tanda dia nak lawan Islam. Cuma dia tak berasa tak berapa kenal je buat-buat tu saing dengan kita. Bila buat-buat tu saing dengan kita, dia pun istihad DAP tu kafir harbi pasal dia boleh cek 2 juta. Nah, dia berdeki, orang kafir nak baik dengan kita tu dia berdeki. Ya, dia nikah lama dah, boleh anak cucu dah dengan kafir. Kalau lama dah dia menikah kan? Dia nikah dengan MCA, MIC dah tahu boleh cucu dah. Tu dia tak tahu baik. Dia duk susah orang nak mari baik dengan Islam. Dia ugut pun. Dia ugut ke orang kafir tu, dia kata kalau mu baik dengan puak tu jaga akhirat ni. Oh jahat lah tu. Siap ugut oi. Orang kafir kalau sebut kerak ni tak ada takut kali. Tunggu lah. Ada kepomba seorang baru ni masuk Islam. Lepas tu dia dah kerak lagi. Kau orang khabar lagi kerak taruh buat benda. Dah naknya ke bini kemung. Nak makan pisang dengan kulit-kulit semua. Khabar gitu. Kau kata maknanya kalau kerak tu bolehlah bini mu rasa makan pisang hok koyok. Maksudnya gitu, saya guna di dalam bahasa, bukan sebut secara sahih. Dah, takut dia beli kembang, takut kok, takut. Sebab orang kafir ni cerita tuan-tuan sekalian. Benda hak paling dia takut sekali sunat jawi. Sebab adalah sejarah. Tak kala sebelum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Rom dia bermimpi. Dah, Rom ni kuasa besar lah, saya nak cerita tuan-tuan sekalian. Orang yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai jajahan takluk yang begitu besar. Kita kata empire lah zaman tu. Satu malam dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi tahta dia jatuh, kerajaan dia hancur musnah. Dalam mimpi itu dia nampak kerajaan dia dijatuhkan oleh suatu tentera yang dipimpin oleh seorang manusia, yang mana tentera itu semua berkhatam. Bahan berkhatam. Mana puak-puak hak jawi belaka. Jadi start daripada cerita itulah orang kafir sebut kata dengan orang jawi takut pakai ini. Lalulah Raja Rom, dia tanya ahli nujum dia, apakah maksud mimpi beta semalam? Dalam keadaan takut, sebab orang pegang kuasa ni, saya nak kabur ke tuan-tuan sekalian, benda hak dia paling takut sekali jatuh kuasa, hilang kuasa. Sebab tu dia kata kita akan mempertahankan sehingga titisan darah yang terakhir. Betul kan? Sebab apa dia takut hilang kuasa? Dan kita tidak akan membiarkan seinci pun bumi Malaysia ini dicabuli. Sebab apa? Dia takut hilang kuasa. Bila hilang kuasa, hilang kehendak nafsu dia. Nafsu dia nak apa? Nafsu dia nak mewah,
Nafsu dia nak harta banyak, nafsu dia nak beli handbag hak mahal-mahal ni, tahu kakak gini. Nafsu dia nak beli cincin besar, mata beliang hak hebat-hebat. Dah bila hilang kuasa tak boleh beli lah. Sebab ayah nak uji pitih nak beli, jadi saya pun tak boleh beli lah. Tak boleh beli lah. Nah, jadilah jerungnya kita tanya. Dia kata kamu akan di satu masa kerajaan kamu akan jatuh, akan hancur oleh satu kuasa daripada negeri Hijaz yang dipimpin oleh seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syariat Islam, orang Islam ni kena berjauhi. Jadi dia takut lah. Jadi boleh ke hari ni pula dia buat ugu? Orang kafir yang nak baiknya kita tu, dia ambil tukang-tukang sarah dia. Dia kata terbaik lah, mu baik dia kata. Dan baik dengan mu dengan waktu-waktu tu dia kerak tu. Jadi cara dia ugu orang kafir. Baik, saya nak balik kepada cerita kafir tadi. Dah. Dia kata kafir harbi tu pasal apa? Pasal menentang hukum hudud. Di AP, di istiar kafir harbi pasal apa? Pasal menentang hukum hudud. Jadi dia tolak hukum hudud tu boleh? Dia kena buat soal-soal harbi juga oleh belakang. Tapi celah tu kenapa saya tak tahu. Dia tolak hukum hudud. Maksudnya harbi jugalah. Kalau dia dah kafir tu tak apalah kalau dia menentang Islam, sebab dia kafir. Orang ni hamba yang tunggu-tunggu ni ke mana? Pergi umrah masuk 17 kali ya. Lagu mana pula tu? Jadi baik. Balik pada kita tadi. Kemudian orang yang ada angan-angan, ada cita-cita nak jadi kafir tadi, mulai daripada saat itu juga gugurlah segala pahala ibadah yang telah mereka kerjakan. Wa man yartadda minkum an dini fayamut fahuwa kafirun fa ahbata a'malahu. Siapa-siapa yang murtad daripada agama, fayamut, maka dia bawa dengan hal murtad tu mati. Mati dia tu fahuwa kafirun, kafir. Segala amal ibadah batal habis. Kalau tak mati lagi pun dalam keadaan kafir, maka gugurlah segala amal ibadah yang mereka telah kerjakan, seperti gugur daun kayu daripada dahan-dahannya. Bila tu? Jika mereka tidak bertaubat sebelum mati. Baik, sebab ada jika jika ia tidak bertaubat sebelum mati. Jadi akas dia, jawapan hak sebalik dia. Lagu mana? Hak saling jika dia tidak bertaubat sebelum daripada mati. Dan kalau dia bertaubat, tetapi apabila mereka bertaubat kembali menganut agama Islam, tidaklah terhapus pahala amalan-amalan mereka yang telah lalu itu. Jadi Tuhan tawakuf gantung sebetul. Gantung. Nak tengok keadaan dia ni lagu mana, mati ataupun tidak dengan hak kafir ni. Kalau mati dengan hak kafir tu, batal habis amalan. Mereka tidak akan dituntut lagi pada hari akhirat esok. Masalah, faham ni masalah dua masalah tu Masalah gugur pahala tu, batal pahala tu bila dia mati dalam keadaan murtad.
Jadi jika dia bertobat sebelum daripada mati, Tuhan will pulang balik amalan-amalan dia tadi. Mereka tidak akan dituntut lagi pada hari akhirat esok, dan tidak wajib pula ke atas mereka mengulangi kembali ibadahnya sebelum mereka murtad. Jadi maksudnya tak wajib qada lah kalau bersabit dengan puasa, semayang, begitu begini. Bila tu? Jikalau ia bertaubat. Faham tu deh? Jelas tu dah. Kalau ada kitab tu kau jelas lagi. Sebab dia ada kitab. Tengok dalam. Baik. Berhubung dengan i'tiqad, yakni pegangan pula. Kepercayaan yang terpendam di dalam hati seseorang Islam tidak boleh dihukumkan seorang tadi menjadi murtad. Maksud hukum mana? Hukum yang dia nak takninkan, hukum yang dia nak duduk dia buat satu hukuman undang-undang. Hak tu kita tak boleh nak hukum. Sebab apa? Dia pendam seorang dia dalam hati dia tu. Zahir tak nampak. Ni hak dalam bab i'tiqad. Sebab tu kita kena ngaji tauhid kemah-kemah tu, beriktikad dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana i'tiqad tu Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi memfokuskan kepada jurusan hati. Lagu mana kita nak pegang. Sebab kalau salah pegang, jatuh iman kita. Dalam hal keadaan kita ni nampak rupa mungkin Islam, tapi pegangan kita salah. Jadi orang ni untuk dihukum, dibawa ke mahkamah, nak dihukum dengan hukuman jenayah murtad, tak boleh. Orang nampak i'tiqad ni. Baik. Dan mereka itu tidak boleh dihukum di dunia ini dengan hukuman bunuh selagi mereka tidak melahirkan i'tiqad, kepercayaan yang terpendam di dalam hati mereka dengan perkataan atau perbuatan. Maka jelas kepada kita di sini, hak yang kena bawa di mahkamah, yang disabitkan di bawah kanun jenayah syar'iyah dalam bab murtad dengan makna dibunuh, bila dia zahir i'tiqad dia tak boleh nak kan, dia tak pegang lama dah Islam tak sesuai. Islam tak sesuai, dia pegang lama dah, tiba-tiba dia buat topik. Islam sudah tidak relevan lagi untuk dijalankan di zaman sekarang. Contohnya maka dia buat topik. Cek amalan ni, perkataan ni boleh menjadi murtad. Maka kena igak dia tu. Bawa ke mahkamah, cara dulu sekali, berhujah dulu. Hakim kena, sebab tu dia panggil hakim. Hakim. Kalau hak Islam dia panggil qadi. Qadi yang menghukum. Hakim, hakim pun sama juga, cuma bahasa kita hari ni dia panggil hakim. Terjemah daripada hakimun. Hakimun tu dengan makna bijaksana. Sebab itulah orang nak jadi hakim tu dia kena bersifat dengan hakim, sifat dengan bijaksana. Baru dia boleh hukum. Maka tak kala tu hak tadi kena dibawa di mahkamah, dibicara. Kalau sabit hukum, maka kena hukumlah. Ini adalah berhujah dan berdalilkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw yatakallama bih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengampunkan umatku daripada perkara yang terpendam di dalam hati selagi tidak diserta dengan perbuatan ataupun perkataan. Maksudnya mengampun ni dengan makna ia tidak dihukum. Dengan makna ia tidak dihukum, tidak dibawa kepada pembicaraan undang-undang, selama mana
selama tidak menzahirkan dalam perbuatan ataupun perkataan. Baik, bismillah tu dah. Faham sudah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu tersebut dengan tegas mengatakan seseorang Islam yang beriktikad, yakni berkepercayaan yang bertentangan, yang bercanggah dengan akidah Islamiyah yang terpendam dalam hati seseorang Islam tadi, tidak boleh dihukumkan mereka itu murtad, yakni keluar daripada agama Islam, kecuali i'tiqad, yakni kepercayaan mereka dilahirkan dengan perbuatan ataupun perkataan. Ini maksud kata hak dalam. Jadi dia kafir seorang-seorang dia. Jadinya nak diambil dia, nak dibicarakan di bawah undang-undang syariat, tak boleh. Dan sebagaimana kafir munafikin zaman Nabi kan, duk semayang sekali belakang Nabi. Dah lagi Nabi siapa dia, siapa dah. Ketua dia nama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nama lawa. Nama tu lawa. Abdullah dialah raisul munafiqin, ketua segala munafik. Sebab orang munafik ni dia kafir dalam seorang-seorang dia. Dia tak zahir depan Nabi. Amalan-amalan syariat serupa tula je. Nah, sebab amalan-amalan orang munafik ini, salah satunya nak kecaman dia qamu ilallah, tak kala dia berdiri semayang kusala, dia malah. Sifat dia semayang tu buat apa? Yura'unan nasa, kerana semata-mata nak memperlihat-lihatkan kepada manusia. Faham tak ayat tu? Qamu ilallah, berdirilah mereka itu kepada Allah kusala, malah. Kalau kita nampak orang munafikinya, dah kalau kita malah mayang kan ya? Kita ni pula kan, memari tangis semayang puasa ke malah ya. Dah. Tapi orang munafikin dia malah-malah semayang pun dia pergi semayang jemaah. Sebab apa? Dia nak tunjuk kat orang. Kita malah juga, habis malah pukul 6.45. Tapi semayang seorang mana pula? Tak pun nak ajak awak mikir je, buat kajian atas diri. Sebab apa? Supaya lahir perasaan insaf, perasaan nak muhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kalau tuak ala kat orang sedap sangat. Ala kat orang kau debu-deban. Kita sendiri tak apa nampak. Tu masalah. Masalah juga tu. Boleh lapu banyak ni. Obat 10. Boleh juga pecek juga habis tak ponyo, tak pon cengah, suluh habis. Tak pon maktan, suluh habis. Kita duduk tengah jalan boleh lapu suluh dekat atas. Siapa tangga tengok atas kua kaki tahid nak. Sebab apa? Boleh lapu pecek dekat orang. Kita nak jalan tak pecek, tak suluh. Tu masalah juga kita. Bukan nak kata dah, tapi itulah masalah kita ni. Orang ni bukan tak boleh tengok, boleh tengok jarang-jarang. Dah, dia panggil side mirror. Tahu side mirror? Tahu tak? Cermin sisi itulah saya cakap putih sikit. Dah, cermin sisi ni kita tengok tak kala nak masuk sipang. Tak ada kereta
tengok side mirror. Tak kalau kita nak memotong, tengok side mirror. Nah, ni bawa kereta duk ndak gitu. Start daripada masuk gear gitu. Dak dah 2 tiang api, saya kata sah 10 orang. Tu tengok side mirror semua. Nah, jadi saya ambil ayat orang munafikin ni, moga-moga ia menjadi satu tamparan yang begitu hebat atas amalan kita. Allah, aku one way, aku. Sebab apa? Aku ni ada juga mari sekali-sekali semayang ni puasa ke malah apa kan? Nak tahu? Penyakit dia ada dalam. Penyakit apa? Penyakit munafikin. Tapi kita minta Tuhan jauh. Sebab apa? Lama kelamaan penyakit tu dia jadi merebak. Bila merebak jadi parah. Bila parah makan diri. Dan Tuhan sifatkan lagi orang munafikin itu, la yadhkurunallaha illa qalila. Tiada ingatlah mereka itu akan Allah. Tiada berzikirlah mereka itu akan Allah illa qalila, melainkan sedikit. Jadi saya nak ajak tuan-tuan faham di ayat qalilan, sikit. Maksudnya orang munafik ini dia ingat Tuhan juga, tapi sikit. Kita ni orang ingat langsung pun. Boleh tak? Orang kita kenapa orang ingat langsung? Nah, semayang doa putus, bakal semua pendek. Orang mari nak semayang garik, kita duk sembuh kereta lagi. Dah langsung. Orang munafikin tadi, dia ingat juga ke Tuhan, tapi Tuhan kata illa qalila, melainkan sikit. Tuan-tuan bawalah persoalan mak saya aju malam ni, cuba ditanya orang-orang alim. Kau nak ingat langsung ni nak kata tuan. Tu saya kata benda tu moga-moga jadi satu tamparan yang hebat bagi untuk kita muhasabah di atas amalan kita. Jangan-jangan ingat ke Tuhan. Susah ingatlah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, susahnya aku ya Allah. Kepik ni ya Allah, sombak ni. Masa senang, masa susah tu doa panjang. Allah panjang siap sebelah ayam lagi. Masa susah lah. Senang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kata dah Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah bukan dia kata. Doa apa lagi? Doa yang doa. Ada kata gini ni kak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Malah nak doa. Dah, dia kata mana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhanku, super skala sudahlah. Amin. Super skala dia kata. Dekat Tuhan tahu dah kan dia kata, sebut super skala kau. Tuhan tahu dah. Super skala. Macam cakap dengan saya ni. Boleh tak? Beres ha? Super skala dah ha? Super skala. Dengan Tuhan tu boleh kata super skala. Berapa malah? Segi kat orang ramai, Allah, Masya Allah, panjang, la ilaha illallah, doa panjang. Hamba dah berapa belakang ni kak untuk lebar hari ni. Baru ni ada segi setepak. Nyerek ke doa tu ambil ingat dari sini sampai cabang. Habis sekak-sekak dia ingat Rabbana tu habis. Lepas tu Rabbana. Lepas tu tak habis lagi kali Rabbana. Jadi hujung amin tu hilang fokus tu. Hilang fokus.
Sebab itulah Nabi ada sebut isyarat akhir zaman tu manusia ni memanjang-manjangkan doa. Doa panjang. Panjang boleh mundur seorang Mustaq pukul 10 bertidak cerah doa. Ni kat orang ramai kau panjang, kat orang ramai kau panjang, kau jadi penyakit. Bayar seorang je 40. Itu masalah. Dia Nabi tak suruh benda-benda gitu. Supaya tak saya nak ingatkan lepas jemaah. Jadi Tok Imam bangun pergi ke rumah Pak Cimak kerana ada tahlil dan doa selamat. Naik tutup lebar tu nyatu ke tuan rumah, nampak sedap dah kenyau. Minta main ajak sikit main ajak. Ingat kita ada apa main ajak. Sudah main ajak ni insya-Allah kita nak minta hadirin sekalian baca Yasin dan tahlil. Baca Yasin pula. Lepas baca Yasin tahlil. Lepas tu waktu baik cucu selawat pula sekali lagi pukul 3.45 baru habis. Tu nyakit ya. Nyakit. Bakali kono-kono nak wimbuh lah aku melih ayam banyak. Dah nak suruh orang baca doa biar panjang-panjang. Baca doa pendek-pendek sudahlah. Tu orang panggil menyakiti hati orang lain. Jadi waktu dah kena dah dua kali lekok lah. Ada orang je suruh hamba buat gini je. Kata nak mengat tu buat ni. Dia nak mengat tu. Hak tahlil tu kita kejar apa? La ilaha illallah. Sedap lah tuan rumah panjang ni. La ilaha illallah. Apabila lari 2 kali round 10 kali. La ilaha illallah. Amin. Habis dah tu. 10 kali je. Nah, serang dia kalau nak panjang buat diri boleh 3 juta suara-suara mu. Baca lah. Baca kat orang ramai nak baca panjang. Penyakit kat tu. Baik. Kita nak sambung semula kita. Erek panjang sikit ni lain minta maaf. Sebab jumpa lopok. Kalau tak jumpa lopok dah erek. Jalan terus. Baik. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala. Orang tadi tidak diadili dengan sebarang apa hukuman. Sebab apa? Murtad dia itu dalam bentuk i'tiqad. Baik. Oleh itu, untuk mengenal pasti orang Islam tadi murtad telah keluar daripada agama Islam adalah memerlukan kepada bukti-bukti yang jelas, yang nyata, yang boleh mensabitkan seseorang Islam itu murtad ataupun kafir di dunia ini. Sama ada bukti-bukti itu dengan perbuatan atau perkataan. Bukti dia nak. Baik. Seseorang Islam yang sudah disabitkan dengan bukti yang cukup jelas dan nyata sebagaimana yang dikehendaki oleh perundangan Islam yang diperuntukkan dalam kes murtad tanpa menimbulkan keraguan daripada pihak hakim, maka hakim hendaklah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas penjenayah murtad itu dan tidak boleh ditukar ganti dengan hukuman penjara ataupun denda. Tu nak khabar. Tapi di Malaysia kita, dia kata kita tidak ada peruntukan undang-undang dari segi perlembagaan. Dia kata dia tidak ada peruntukan undang-undang. Walaupun dalam masa yang sama Allah Ta'ala telah memperuntukkan undang-undang itu. Nah, jadi nak pakai nafsu dia lagi. Dia nak pakai hukuman dia lagi daripada hukuman Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam bi'ah suasana negara kita hari ini, orang murtad lepas saja. Tak ada buat apa-apa, bebas senyum.
Dan berlaku kes-kes yang telah berlaku dalam negara kita ni. Siap orang murtad tu, bila pok dia cari anak dia telah menikah dengan orang Hindu, Hindu tu pula pergi kocoh pok tok tua dia. Dah. Dan apabila pok tok tua dia tu kena kocoh, undang-undang lepas saja je. Sebab apa? Diperuntukkan dalam undang-undang negara Malaysia itu dikatakan kebebasan beragama. Nah, jadi undang-undang tu lah kita nak mampu hari ni tu, nak jatuh tu. Sebab apa? Undang-undang tu bertentangan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang Allah Ta'ala. Sebab orang yang mengamalkan undang-undang yang ada pada hari ini, dia lebih membesarkan perlembagaan yang ada daripada undang-undang yang turun daripada langit. Bila kita nak laksanakan Islam, dia akan jawab, kita perlukan kepada apa nama ni, kelulusan daripada perlembagaan. Jadi Tuhan duduk di belakang, perlembagaan duduk di atas. Balik kan? Dia tak sedar bahawasanya Malaysia tu Tuhan buat. Nah, kemudian dalam Malaysia tu ada parlimen. Dalam parlimen tu ada menteri-menteri kabinet. Bawah-bawah menteri kabinet tu ada jabatan-jabatan dan portfolio masing-masing yang dipegang oleh seseorang yang bernama menteri. Menteri itu akan terjadi apabila ianya dikatakan ahli parlimen. Ahli parlimen tu digelar akan dia ahli parlimen sebab dia menang. Dia menang tu sebab apa? Sebab orang pakar. Kan dia bertali molek tu kan, dia bertali naik sampai ke atas. Jadi kalau molek atas ni membelakangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia turun balik, turun dia mari lasau. Dia jatuh ke orang yang masuk dalam kotak undi hok bakah dia. Jadi sahangnya sama boleh dosa. Nah, kalau honor reda dengan undang-undang kafir, maka hok bakah tu pun sama. Dia kata ambo tak curi lasak je tu, ambo pergi pinjam sigar je. Dah nak gila ke mana? Orang tu nak curi lasak, tahu tak? Tu ndak atas bawah lasak lebak. Nak naik tak boleh. Dia ndak mau kawan tu, ada sigar je tu. Tangga lah. Kalau sigar batang buluh tu. Sigar tak apa faham budak-budak. Ada tangga. Dia kata ambil pinjam tangga sekejap. Orang tanya nak buat mana pinjam tangga? Dok ambil nak pergi balasak tu pun. Banyak buah ni. Dah ambil. Dah buah pun nak kedak. Tak apa, tak boleh pun ambil pinjam sigar je. Jadi hukumnya hawi pinjam tangga tadi curi lasak juga. Sama je suasana pilihan raya ni gitu. Dah. Kalau orang sana dia mengekalkan undang-undang kafir, undang-undang hak tidak Islam, undang-undang yang zalim, hak bakah ni pun sama jugalah. Jadi sebab itulah orang putih ni jahat. You know, tamui mentaliti manusia ni mikir kehidupan dengan agama ni, dia buat mari teori. Teori yang datang daripada agama Kristian bahawasanya hak pemerintah itu serah pada pemerintah. Nah, hak agama ni tertakluk di bawah semayang, duduk dalam masjid mengatik zikir. Itu teori orang Kristian. Jadi bila dia semar dalam negara kita hari ni, subur benda tu. Bila subur orang kita pun akan cakap politik suku, agama suku. Jadi manusia tu pun jadi 3 suku. Jadi kita dah pegang dengan orang ni lama mana ni? Lama mana dah pegang hari-hari
tahun dok perang ni, learning habis dah. Tak berani dah nak kata politik suku, agama suku. Sebab kaedah hidup manusia, gerak langkah manusia, dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, pasal itulah bab beriman kepada malaikat kita akan sebut apabila kiraman katibin itu mencatat segala amalan manusia, termasuk detailnya tulisan kiraman katibin itu ditulis manusia yang apa nama ni, Allah mengerang tak kala ia demam. Tengok tuan-tuan, tengok lagu tak tauhid. Bab beriman kepada malaikat hingga kan ditulis manusia hak tengah mengerang. Enggak sakit kan, kenali kan, dia bunyi tulis juga. Dah masuk dalam kotak undi tak tulis? Ke hari itu kiraman katibin public holiday, cuti hari ni pasal undi. Jabatan kiraman katibin tutup. Esok-esok buka tengok, kok makau tak ada Dia ingat Tuhan ni ke sebut tak kiri ke kali tu. Nah, Tuhan ni kerajaan dia hebat, terdiri daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditugaskan seluruh manusia juga kerja belakang. Kita duduk tak gerai hayung kaki tu dia tulis. Duduk tak gerai saja tu kan, duduk hayung kaki tu dia tulis. Ni unibah barisan yang kata tak tulis. Tulis lah. Oh ni unibah, ni undi barisan. Barisan mengajak kepada kejahatan. Pak mengajak kepada kebaikan. Dah. Kenapa? Jelas tak? Kau tak boleh sebut Pak barisan dalam masjid. Kau tak boleh. Baik. Balik pula kita tadi dah. Kemudian ini adalah kerana dia kata jenayah murtad adalah termasuk di dalam hukuman hudud yang telah ditentukan dan ditetapkan hukuman Allah. Ditetapkan Allah hukuman dia. Ataupun aturan-aturan hukum Allah itu tidak boleh diubah-ubah suai. Tak bolehlah kita nak pindah-pindah, nak baki-baki, tak boleh. Tidak boleh ditukar ganti dan tidak boleh dilanggar perbatasan hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Maksud hudud ni haddun, hak tara. Agama kita ni dia ada tara, ada batas-batas dia. Jadi Tuhan buat batas, ni dia panggil hudud. Sebab itulah sempadan daripada negara dengan negara tu, kalau orang Arab cakap, dia kata antara hudud Yaman dan Arab Saudi, mana batas dia. Bila sebut batas, boleh langgar lah. Maka itu dikatakan hudud. Satu undang-undang, hak hudud ni hak tak boleh nak baiki dah. Hak tak boleh kita nak tahu, hak tak boleh kita nak main-main, tak boleh. Dah. Maka itu duduk di bawah perbatasan undang-undang, dan undang-undang itu dinamakan hudud. Di mana mereka yang melanggar hukuman yang telah ditentukan dan yang ditetapkan adalah termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala, wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan Allah, dan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi jelaslah kepada kita kalau mengaji, hak langgar hudud sana, hak tinggal hudud sana siapa? Zalim. Dah. Kalau zalim, jawab dia lah. Tuhan awak mari dengan lapas tegar. Saya nak ajak tuan-tuan ngaji sikit malam ni, ambil faham sikit ni biar nak ngaji pondok. Tuhan kata wala tarkanu. Jadi dalam Quran ni nak khabar tuan-tuan sekalian,
kaedah ulama-ulama fiqh usul fiqh dia wayak gini. Dalam Quran ni haram ni dia sebut dah banyak kali. 2-3 kali dia sebut haram. Dah, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Dah. Innamal khamru wal maisir. Tu tak sebut. 2-3 yang dia sebut haram. Jadi ulama-ulama usul fiqh sebut dan disimpulkan ianya menjadi hukum halal dan haram apabila ditilik pada ayat. Maka tiap-tiap ayat Quran yang dimulai dengan tegah, salah satu daripada tegahnya adalah la, wala, yakni jangan. Wala tarkanu, dan jangan kamu cenderung. Cenderung ke siapa? Ilal ladzina zalamu, kepada mereka yang zalim. Jadi tuan-tuan kena faham, bila jumpa ayat Quran, bila dia sebut la, hukum yang ada lepas daripada tu, walaupun dia tak kafir haram, maka perbuatan tu haram. Ataupun satu ayat yang didatangkan dengan iqab. Maksud iqab apa dia? Tuhan janji seksa. Maka hak tu, hukuman tu kalau membuat, hukum dia haram. Jadi kita nak balik kepada ayat Allah Ta'ala, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Jumpa dah tuan dia siapa? Siapa tuan dia? Orang yang melanggari batasan-batasan Allah. Tuan dia jumpa dah. Maka tuan dia itu nama zalim. Dah, bila kita dah kenal tuan dia tu, ya ta'adda hududallah, hak kita ni pula Allah Ta'ala pesan. Tuhan kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu kenal, jangan kamu cenderung. Tuhan sifat cenderung tu kepada siapa? Alladzina zalamu, mereka-mereka yang zalim. Jadi 2 kali fatamassakumun nar, maka kamu disentuh oleh api neraka. 2 kali ayat ni nak kejak hak oleh depan tu, maka kamu akan disentuh oleh api neraka. Hak nombor oleh depan disebutlah, hak oleh belakang dia kata fatamassakumun nar. Jadi kalau kita faham daripada ayat Quran ni, ada 2 kali haram. Nah, haram yang pertama bila Tuhan sebut la. Kalau tak ada la pun, fatamassakumun nar tu cukup dah nak khabar bahawasanya kalau kamu cenderung kepada orang zalim, haram juga. Dah? Maka maksud daripada cenderung tu lagu mana? Diterjemahkan dengan hati dalam bentuk perbuatan. Dah. Maka salah satu daripada perbuatan dia adalah pakau. Pakau tu, nah, menzahirkan bahawasanya dalam hatimu tu mu kenal ke dia. Bila mu kenal ke dia, mu pakau. Bila mu pakau kepada orang zalim, Tuhan kata fatamassakumun nar. Siapa dia orang zalim? Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Jelas tuan-tuan sekalian, macam kerek laga saya khabar ni. Ha? Gak ada bahasa sakak kat tangan. Ha? Ada bahasa sakak. Pak ni nak ceramah lek tu ke? Waktu pi ayat ni yang mana ni? Alik mana nak tahu, orang kata nak tunggu depan tu, depan bala apa ni, jabat aku cabang 3. Dia suruh saya ceramah. Kata saya tak biasa ceramah. Royak bodoh-bodoh gitu boleh ha. Royak super royak malam ni. Sebab maksud kita je tahwi cenderung kepada orang zalim. Sebab bila kamu cenderung kepada orang zalim, mu mati. Bila mu mati, tempat duduk di mana? Jadi kita nak khabar tu je malam ni. Dah. Orang tempat duduk
Nak tahu neraka tu setara mana, balik rumah sekejap, buka dapur gas tu, duduk dalam 5 minit. Muka tu ketang, muka tu selok punggung, duduk situ 5 minit. Bakali yang berkata, tak boleh baka lah dia ni. Bakal cabut baka tu. Kalau orang baru bini, bakal tak boleh anak. Dah duduk atas api. Kalau tidak nepuh habis punggung-punggung. Ni guling tu dalam api tu. Fama'wahum nar, sebab duduk dalam neraka. Sebab apa? Sikit-sikit je kenal orang zalim. Allah mudah sangat sipir dia tau. Mudah tau. Tapi dah kalau gelap perut saya dah nak kata kau. Ni berasa tak nampak. Dah nak kata kot. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian seterusnya dia kata niat sengaja murtad. Dan insya-Allah itu kita akan sebut semulalah pada pembicaraan yang lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.